Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Majid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami di program Serambi Ilmu Online dengan pengajian kitab Syarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insyaallah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Syarus Salikin dengan karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, yang mana kita berada pada iaitu muka surat 326 daripada cetakan Syarus Salikin juz 1 yang menerangkan tentang iaitu bab kelima pada menyatakan rahsia puasa, asraris saum. Kita masuk kepada perbahasan ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Ketujuh, membanyakkan iktikaf. Jadi membanyakkan iktikaf di dalam bulan Ramadan. Itu istimewa pula di dalam 10 harinya dan malamnya yang akhir. Jadi 10 malam hari yang terakhir ni memperbanyak iktikaf. Iktikaf dalam masjid lah tuan-tuan dan puan. Jadi iktikaf tak boleh sembarangan. Tapi dia kena pilih masjid. Dia tak boleh, kalau di daerah Selangor, dia tak boleh surau. Kerana surau tidak dianggap sebagai masjid. Salah dia. Maka dalam hari ini, iaitu 10 harinya dan malamnya yang akhir, maka iaitu terlebih daripada hari yang lain daripada bulan Ramadan. Itu kerana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara, muttafaqun alaih. Hadis menurut riwayat Al-Imam Iraqi, Al-Hafiz Al-Iraqi, muttafaqun alaih. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk malam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, maka menghidup ia akan malamnya itu dengan berbuat ibadat dan menjagakan ahlinya, dan bersungguh-sungguh ia berbuat ibadat kerana di dalamnya ada Lailatul Qadar, iaitu malam yang terlebih daripada segala malam yang di dalam tahun itu, seperti firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, iaitu artinya berbuat ibadat di dalam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada ibadat 1000 bulan. Al-Qadar. Lalu dan terlebih diharap Lailatul Qadar itu iaitu di dalam malam yang ganjil, iaitu malam 21 dan malam 23 dan malam 25 dan malam 27 dan malam 29. Dan seyogyanya membanyakkan ia di dalamnya itu berbuat ibadat dan membanyakkan doa dan membanyakkan mengucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini iaitu artinya, wahai Tuhanku, bahawa engkau mengampuni akan segala dosa pahala akan segala dosa, iaitu akan segala dosa, padahal kasih engkau mengampuni akan dosa, maka ampuni olehmu akan dosaku. Itu iaitu minta untuk diampunkan dosa kita pada malam Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, syahdan sunat muakkad menuntut akan malam Lailatul Qadar itu di dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan dengan membanyakkan berbuat ibadat
di dalam malamnya itu dan membanyakkan berdoa dan membanyakkan mengucap istighfar dan membanyakkan zikrullah. Jadi sunat muakkad menuntut akan malam Qadar itu dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan itu dengan membanyakkan buat ibadat. Jadi lebih kita utamakan untuk buat banyak ibadat. Dan di dalam malamnya itu dan membanyakkan berdoa dan membanyakkan mengucap istighfar dan membanyakkan zikrullah. Jadi ini yang perlu dilakukan pada 10 malam yang terakhir. Dan bersalahan ulama, maksudnya khilaf. Ulama berbeza pendapat atau khilaf, bersalah-salahan ulama dan sahabat Nabi SAW dalam ketentuan Lailatul Qadar itu. Jadi bila malam Lailatul Qadar terjadi khilaf. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan malam yang terlebih diharap akan Lailatul Qadar itu di dalam sekalian malam 10 yang akhir di dalam bulan Ramadan. Itu tiada terlebih muakkad daripada setengahnya. Jadi menurut Imam Ghazali, 10 malam terakhir itu lebih utama dibandingkan yang lain. Kerana basically Lailatul Qadar itu pada 10 malam tersebut. Lalu disebut lagi oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan pada mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahawa yang terlebih muakkad dan yang terlebih diharap menuntut Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-21. Malam 21 itu dianggap Lailatul Qadar di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kata Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahawasanya yang terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-23. 23 itu berarti 23 daripada bulan Ramadan. Dari riwayat Sayyidina Bilal daripada Rasulullah SAW, daripada Nabi SAW, bahawasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-24, 24 daripada bulan Ramadan itu. Dan kata Sayyidina Abu Darda dan Hasan Al-Basri radhiyallahu anhuma, bahawasanya yang terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-25 daripada bulan Ramadan itu. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, bahawasanya Lailatul Qadar itu malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Ini malam 27. Dan inilah yang muakkad pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dan mengikut akan dia oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu seperti yang tersebut dalam kitab Ghunniyah itu. Dan dalil atas muakkad Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-27 itu iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa ia berkata, iaitu kenapa malam 27? Kerana dalam riwayat Bukhari, rawahul Imam Bukhari lah, la yazaluna yakusuna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya annaha lailatus sabi'ati minal ashri al-awakhir. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواترت أنها ليلة السابعة في الأشهر الأواخر من كان متحريا فليتحرها ليلة السابعة من الأشهر الأواخر. Artinya, sentiasa mereka itu, yakni beberapa sahabat Nabi SAW menceritakan mereka itu akan Nabi SAW akan mimpi mereka itu bahawasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-27 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Maka sabda Nabi SAW, aku lihat akan mimpi kamu itu telah sepakat bahawasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-27 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu, maka barang siapa adalah ia berkehendak memilih akal Lailatul Qadar itu,
maka hendaklah ia memilih akan dia di dalam malam yang ketujuh, di dalam 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan itu. 10 terakhir daripada bulan Ramadan, jadi malam ketujuh, berarti 27. Malam 27 bulan Ramadan. Dan dalam suatu riwayat yang lain, bahawasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata lagi. Dia berkata bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan katanya, Inni nazartu fil afradi falam ara fiha ahra li minas sab'ati. Yang bermaksud artinya, bahasanya aku tilik di dalam atau aku tilik di malam yang ganjil di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu, maka tiada aku melihat di dalamnya yang terlebih dipilih bagiku akan Lailatul Qadar itu daripada 17 daripada bulan Ramadan itu. Dan mazhab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya Lailatul Qadar itu iaitu di dalam yang 9 daripada bulan Ramadan itu. Kalau Sayyidatina Aisyah dia kata Lailatul Qadar itu iaitu di dalam yang 9 daripada bulan Ramadan itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini kita kena berusaha untuk mencari bulan kita berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi kalau saya punya bukan kefahaman, saya punya mazhab lah. Mazhab pendapat saya bahawa semua ini khilaf. Orang ini bukan maksum. Boleh betul, boleh salah. Kecuali Rasulullah SAW, yang mana menurut riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, walaupun dia kata malam 27, tapi buktinya iaitu ada juga ulama lain yang, bukan ulama, sahabat lain yang menginterpretasinya atau meriwayatkan kepada selain malam 27. Berarti kita boleh kata bahawa malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Tapi Al-Quran berfirman, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bukan turunnya nuzul Quran. Nuzul Quran itu turun daripada Baitul yang dekat langit tersebut, sama dunia ni, kepada Nabi Muhammad SAW secara tadarrujan. Ada degrees dia. Itu yang tu maksud dia. Tapi kalau itu qadar tu, inna anzalnahu fi lailatul Quran adalah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan lah di mana turunnya Al-Quran, iaitu daripada Lauh Mahfuz pergi ke langit bumi. Ini. Jadi ini fi jumlatin wahidatin, dengan satu jumlah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan itu yang dipanggil dengan Lailatul Qadar. Bila tu kita tak tahu, kecuali syahrul Ramadan, berarti hanya pada bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti bulan Ramadan ni boleh jadi awal, boleh jadi tengah, boleh jadi akhir. So kalau nak jumpa malam pertama Ramadan sampai raya, solat tahajud tak pernah tinggal, dapatlah tu Lailatul Qadar. Macam tu. InsyaAllah dia akan menemukan Lailatul Qadar. Syahdan dan kelebihan Lailatul Qadar itu amat banyak. Seperti yang tersebut di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan setengah daripadanya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidi atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirrahu, dengan katanya, wa ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma annahu idza kana Lailatul Qadri ya'murullahu subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salatu wassalam ay yanzila ilal ardi wa ma'ahu sukanu sidratul muntaha sab'una alfi malakin wa ma'ahum
alwiyatun min nurin. فإذا حبطوا إلى الأرض ركز الجبريل عليه السلام لواءه وملائكته وألويته في 4 مواطن وعند الكعبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد البيت المقدس ومسجد الطور السيناء. Artinya, dan diriwayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya apabila ada malam Lailatul Qadar itu, maka menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan Jibril alaihissalam turun ke bumi dan sertanya malaikat yang diam pada Sidratul Muntaha 70,000 malaikat, dan serta mereka itu beberapa panji daripada nur. Dan apabila turun mereka itu ke bumi, maka mendirikan oleh Jibril akan panji-panjinya dan malaikat akan segala panji-panji mereka itu di dalam 4 tempat, iaitu Ka'batullah dan pada kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan pada Masjid Baitul Maqdis dan pada Masjid Turusina. Okey, hadirin hadirat hafizahullah. Ini adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar. Suma yaqulu Jibril alaihi salam tafarraqu fala yabqa darun wala hujratun wala baitun wala safinatun fiha mu'minun aw mu'minatun illa dakhalatit malaikatu fiha illa baitun fihi kalbun aw khinzirun aw khamrun aw junubun min haramin aw suratun fayusabbihuna wa yuqaddisuna wa yuhalliluna wa yastaghfiruna li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud kemudian maka berkata Jibril alaihissalam bagi segala malaikat yang sertanya itu, pergilah kamu, maka bercerai-cerailah mereka itu, maka tiada ditinggal kampung dan bilik dan rumah dan bahtera yang di dalamnya orang yang mukmin laki-laki atau mukminah perempuan, melainkan masuk ke dalamnya itu oleh malaikat itu, melainkan rumah yang ada di dalamnya itu anjing atau babi atau arak atau junub daripada haram atau rupa binatang, maka tiada masuk mereka itu ke dalamnya. Maka mengucap segala malaikat itu di dalam tempat yang dimasuki oleh mereka itu akan tasbih dan takdis dan tahlil dan mohon mereka itu akan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ini juga menunjukkan bahawa iaitu pada malam Lailatul Qadar Jibril itu masuk dan malaikat masuk dan lain-lain ni, dan akhirnya mereka bertasbih. Sumayaqul. Jadi Jibril berkata. Lalu mereka ni, malaikat-malaikat ni masuk, kecuali rumah yang ada benda-benda yang haram tadilah. Mereka bertasbih, mensucikan Allah, bertahlil dan beristighfar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebut pula hatta idza kana waqtul fajri yas'aduna ila sama' fayastaqbiluhum sukkanus sama'id dunya wa yaquluna lahum min aina aqbaltum fayaquluna kunna fid dunya li anna lailatal qadri li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala sukkanus sama'id dunya ma fu'ila bil hawaijih ummati Muhammadin bi hawaiji ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqulu Jibril alaihi salam annahu ghafara li salihihim wa syafa'ahum fi talihihim fatarfa'ul malaikatu as-sama'id dunya aswatahum bit tasbihi wa taqdisi wa thana'i ala rabbil alamin syukran lima a'tallahu ta'ala hadhil ummah minal maghfirati war ridwan. Artinya, hingga
apabila masuk waktu fajar, maka naik segala malaikat itu ke langit. Maka mendapati akan mereka itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia itu, dan berkata mereka itu bagi segala malaikat yang naik itu, dari mana kamu datang? Maka berkata mereka itu, adalah kami datang daripada dunia kerana meraihkan malam Lailatul Qadar yang tertentu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata segala malaikat yang diam di langit dunia itu apa yang diperbuat oleh Allah SWT dengan segala hajat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka berkata Jibril alaihi salam, bahawasanya Allah Ta'ala telah mengampuni bagi orang yang soleh daripada mereka dan memberi syafaat ia akan mereka itu di dalam orang yang berdosa daripada mereka itu. Maka mengangkat segala malaikat yang di dalam dunia itu akan suara mereka itu dengan mengucap tasbih dan takdis dan memuji mereka itu akan Tuhan Rabbul Alamin, kerana syukur mereka itu bagi barang yang memberi Allah Ta'ala akan segala umat ini daripada maghfirah dan ridwan, yakni daripada ampun dan keredaan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Summa tushayyi'uhum malaikatus sama'i dunya ila thaniyah. Kadzalika ila sabi'ati. Summa yaqulu Jibril alaihi salam, ya sukkanas samawati irji'u fayarji'ul malaikatu kulla sama'in ila mawadhi'ihim wa yarfa'u sukkanu sidratil muntaha fi sidratil muntaha aswatahum bitasbihi wa taqdisi wa tasma'u jannatul ma'wa summa jannatul na'im summa jannatu adnin wal firdausi wa yasma'u arsyur rahman fayarfa'ul arsya sautahu bitasbihi wa tahlili wal sana'i ala rabbil alamin syukran lima a'ta hadhil ummah fayaqulu azza wa jalla ya arsyu sadaqta li ummatihi sallallahu alaihi wasallam indi minal karamati ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Yang bermaksud artinya, kemudian aku menghantarkan akan segala malaikat yang datang daripada dunia itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia itu hingga kepada langit yang kedua. Demikian lagi segala malaikat isi tiap-tiap langit itu menghantar akan mereka itu hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Sampai kepada langit yang ketujuh. Kemudian maka berkata Jibril alaihi salam. Dia kata, hai segala malaikat yang di dalam 7 petala langit, kembali kamu kepada segala tempat kamu. Maka pulang segala malaikat yang diam pada tiap-tiap langit kepada tempat mereka itu. Dan mengangkat oleh segala malaikat yang di dalam Sidratul Muntaha. Itu akan suara mereka itu dengan mengucap tasbih dan takdis. Maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Akan suara mereka itu dan kemudian maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Na'im. Akan suara mereka itu. Dan kemudian maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Adn dan syurga yang bernama Jannatul Firdaus, dan mendengar Arsyur Rahman akan suara mereka itu, maka mengangkat oleh Arsyur Rahman akan suaranya dengan mengucap tasbih dan tahlil dan memuji ia atas Tuhan Rabbul Alamin kerana syukur ia bagi barang yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan segala umat ini. Maka firman Allah Azza wa Jalla bagi Arasy itu, hai Arasku, telah benarlah engkau dan adalah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu padaku beberapa karamah, yakni kemuliaan yang tiada pernah dilihat akan dia oleh mata dan tiada pernah didengar oleh telinga dan tiada pernah dicicita oleh hati manusia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Dan lagi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Jadi Syekh Abdul Qadir ini semua diambil dari kitab Al-Ghunniyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani oleh Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Wa qila inna Jibril alaihi salam idza nasala minas sama'i lailatul qadari la yada'u ahadan minan nasi illa sallama alaihi wa safahahu. Wa alamatu zalika iqshiraru jildihi wa tarkiku qalbihi wa tadma'u ainahu. Artinya, dan kata setengah ulama bahawasanya Jibril alaihissalam apabila turun ia daripada langit ke dalam dunia pada malam Lailatul Qadar itu, maka tiada meninggalkan ia akan seorang daripada manusia melainkan memberi salam ia atasnya dan berjabat tangan akan dia, dan adalah alamat yang demikian itu gemetar segala kulit tubuhnya dan lembut hatinya dan terbit air matanya. Jadi ini adalah nazala minas sama'i lailatul qadar la yada'u ahadan. Jadi tingginya malam Lailatul Qadar. Dan setengah daripada alamat Lailatul Qadar itu. Jadi apa tanda-tanda alamat malam Lailatul Qadar? Adalah di dalam malam itu tiada panas dan tiada sejuk. Tak panas, tak sejuk. Dan setengah daripada alamatnya itu adalah pada waktu pagi-pagi itu matahari tiada baginya cahaya. Dan setengah daripada alamatnya itu tiada didengar di dalam malamnya itu akan suara anjing. Oh, Masya Allah. Ini adalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Adapun yang lazim dengan sebab membatalkan puasa, lalu disebut pula apakah perkara yang perlu dilakukan apabila terjadinya batal puasa. Ni. Dengan sebab membatalkan puasa itu, maka iaitu 4 perkara. Pertama, qada. Maka wajib qada itu atas tiap-tiap orang yang Islam yang akil baligh yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan sama ada dengan uzur atau tiada uzur. Dan wajib qada itu atas perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Dan demikian lagi wajib qada puasa Ramadan itu atas orang yang murtad apabila ia kembali kepada Islam. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas orang yang kafir jika ia masuk Islam. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas kanak-kanak jika ia baligh dan orang yang gila jika sembuh daripada gilanya. Hadirin wal hadar azzakumullah. Kedua, kafarat. Maka wajib memberi kafarat atas orang yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan itu. Dengan sebab jima' di dalam siang hari pada bulan Ramadan itu. Iaitu memerdekakan seorang hamba. Maka jika tiada kuasa memerdekakan seorang hamba, itu maka hendaklah ia puasa 2 bulan berturut-turut. Maka jika tiada ia kuasa puasa, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin dengan 60 mud, tiap-tiap satu orang 1 mud makanan yang memadai akan fitrah. Ini. Dan 1 mud itu iaitu 1/4 atau 1/4 gantang fitrah. Dan demikian lagi wajib atas orang yang jima' itu qada akan puasanya yang dibatalkan dengan jima'. Okey. Ketiga, imsak. Imsak dia kena tahan. Maka wajib imsak atas orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan tiada uzur. Tahan. Dan imsak itu yakni menahan diri daripada makan dan minum dan jima' pada siang hari yang dibatalkannya akan puasanya. Dan tiada wajib imsak atas perempuan jika ia suci daripada haid itu pada siang hari Ramadan. Dan demikian lagi tiada wajib imsak atas orang yang musafir jika ia datang ke negeri yang lain padahal dia tiada puasa. Dan afdal bagi orang yang musafir di dalam safarnya atau perjalanan ini itu bahawa ia berpuasa bulan Ramadan jika ia kuat, atas puasa jika ia daif, iaitu tiada kuasa puasa maka berbuka itu afdal. Okey, keempat, fidyah. Okey, maka wajib fidyah itu atas perempuan yang bunting dan atas perempuan yang menyusui kanak-kanak. Jika ia berbuka, takut keduanya itu akan anaknya. Takut anak dia yang sakit.
Bukan diri dia takut budak tu. Kedua ni takut akan anak ni. Iaitu tiap-tiap hari satu mud yang memada ia akan fitrah dan diberikan kepada satu fakir atau miskin. Selain daripada fidyah ini, wajib pula diqadaknya akan puasa yang ditinggalkannya. Wajib qada pula. Itu. Dan mereka yang sangat tua jika ia tiada kuasa puasa, maka hendaklah memberi pada tiap-tiap satu hari satu mud makanan yang memadai fitrah dan diberikan kepada orang miskin. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Baik, insya-Allah nanti kita akan masuk lagi fasal pada menyatakan rahsia puasa dan menyatakan segala syarat-syaratnya yang batin. Kita akan masuk pada minggu hadapan. Kita pada 10 malam yang terakhir ini, kita kena tingkatkan ibadah kita dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar. Saya mengucapkan kepada semua sahabat-sahabat selamat beribadat pada malam Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.